Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam yang berbahagia ini di Masjid At-Taqwa, Padang Tembak, Teluk Intan, Perak. Terima kasih banyak saya ucapkan pada seluruh ahli jawatan kuasa masjid, terutamanya Tuan Pengurusi, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, dan juga yang diraikan jua pada malam ini, yang berhormat Tuan Haji Naziruddin Muhammad Bandi, Adun Cangkat Jong, yang turut sama-sama berada dalam rumah Allah yang mulia pada malam ini. Dan juga buat para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, adik-adik, anak-anak, moga-moga semuanya dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, malam ini kita dapat dipertemukan. Dan saya rasa dah agak lama dah saya tak turun ke Teluk Intan ni. Tadi saya sampai-sampai, saya pergi makan Yong Taufu dulu, dekat depan Menara Condong tadi. Rindu lama tak turun Teluk. Saya dah lupa lah kali terakhir turun di Teluk Intan ni masjid mana, tempat mana, tak ingat dah. Maklumlah kena Covid itu sampai 2 kali. Jadi dia banyak hilang ingatan. Tapi isteri tak lupa lah. Lupa beritahu saya dah kahwin, lupa. Dia kena beritahu juga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini dengan tema yang diberikan kepada saya, iaitu masih lagi dalam kehangatan sambutan ma'al hijrah kita ataupun awal Muharram. Tak awal sangat dalam kita sebut hijrah ataupun Muharram itu sendiri. Jadi malam ini insya-Allah akan saya bawakan satu tajuk. Moga-moga bermanfaat, moga-moga memberikan kesedaran buat kita bersama semuanya, insya-Allah. Tajuknya adalah berkaitan tentang berhijrah dari kebodohan. Hijrah dari, kasar sangat bunyi ya. Hijrah dari kejahilan. Lembut sikit, bodoh. Tiba-tiba mari bodoh terus. Hijrah dari kejahilan. Itu insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Salah satu daripada tanda-tanda seseorang itu berhijrah di sisi Allah adalah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, orang Islam itu adalah orang yang lidah dan tangannya itu sejahtera. Maknanya mulut ataupun lidahnya jenis tak menyakitkan hati orang, bukan jenis memfitnah orang, bukan jenis melaga-laga ke orang, batu api dan yang sama waktu dengannya lah. Bukan jenis mulut jahat. Mulut ada insurans, lidah pergi sekolah. Itu tanda orang Islam. Mulut mesti jaga. Dia tak puas hati, dia tak suka, dia meluat, dia menyampah, mulut masih terjaga. Lidah masih terpelihara. Itu tanda orang Islam. Dan juga kata Nabi, tanda orang Islam itu adalah tangannya juga adalah tangan yang terpelihara daripada pukul orang, menyakiti orang, memudaratkan orang, ataupun dengan tangan-tangan dia menyebarkan benda-benda fitnah. WhatsApp ni apa ni, Telegram ke apa, itu. Ataupun conteng belakang jamban, belakang pintu jamban. Kita tengah membuang pun tak khusyuk. Baca daripada atas sampai ke bawah. Majlis daerah bodoh. Suka hati dia nak bodohkan anak orang. Mak engkau hijau. Semua tulis. Ingin urut lelaki, nombor telefon, semua ada. Tangan jenis tak pergi sekolah ke apa, conteng, maki hamun orang, tulis, lukis benda-benda dalam seluar semua. Islam bukan itu punya perangai. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi juga, lanjutan daripada hadis itu, wal muhajiru. Ni kita nak sebut malam ni. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhijrah itu siapa? Dia berhijrah daripada Parit Buntak, Taiping, mari duduk Teluk Intan, Sabak Bernam, Bagan Datuk, pindah duduk Teluk Intan. Itukah hijrah? Belum betul-betul hijrah.
Tapi yang makna hijrah sebenar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meninggalkan segala yang dilarang dan yang dibenci dan ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang Allah tak suka dia tinggalkan, itu makna hijrah. Maka sebab itu salah satu yang Allah Subhanahu wa taala tak suka, Allah tegah kita daripada kita semua jangan terlibat dan terjebak, jangan jadi bodoh, jangan mudah-mudah diperbodoh, dan jangan biarkan diri dalam kebodohan. Jangan. Dalam Quran banyak Allah Taala sebut wa'arid 'anil jahilin. Janganlah kalian jadi di kalangan berpalinglah kalian daripada puak-puak jahil. Maknanya jangan duk ikut perangai orang. Dia sebenarnya orang belajar dengan orang tak belajar ni kita nampak perangai dia, cara jalan, cara makan, cara bercakap. Kita nampak dia ni jenis tak belajar punya orang. Kan? Kita bukan menghukum, tapi sikit sebanyak kita nampak. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, katakanlah, adakah sama orang yang menuntut ilmu, orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama ke tidak? Takkan sama. Orang yang berilmu kalau dia beribadah, nampak sangat ibadahnya dengan ilmu berbanding ikut-ikutan. Tuan-tuan nanti kalau sembahyang Isyak boleh tengok satu saf kita ni takbiratul ihram macam-macam skill. Nah, kuat lentang, gaya bebas, kupu-kupu, rama-rama, berirama, semua ada. Tak tahu mana dia belajar. Allah, mak kilau sini, Allah, ya. Apa mana belajar, tak tahu? Kita tak kata dia tak belajar, tapi nampak sangat. Nampak sangat. Dia macam tu. Lepas tu bila kita tegur, dia lawan kita balik. Ustaz mana tahu? Saya belajar dengan habis ayat macam tu. Kan? Sebab itu orang kata Imam Syafi'i, aku boleh berdebat, berbahas dengan 10 atau lebih orang alim, tetapi aku gagal untuk berdebat dengan seorang jahil. Sebab orang jahil ni, dia nak sebut bodoh banyak kali pun tak sedap lah tuan-tuan. Orang jahil ni payah nak ajak bincang pun tak boleh. Dia bukan tahu apa. Dia tak tahu apa. Kita bagi dalil, bagi apa lalah dia macam tu. Serupa, sama. Sebab itu kalau dalam Islam, kalau dalam perbincangan kitab-kitab disebutkan, manusia yang jahil ini dia ada peringkat-peringkat dia. Ada manusia dipanggil sebagai jahil tu, dia jahil dari sudut yang jahil tu dia seorang. Ada. Maknanya kalau dia jahil, dia tak ada ilmu, kalau dia bodoh sekalipun, dia seorang tak ada kesan apa-apa. Tapi ada satu lagi jahil namanya jahil murakkab. Jahil murakkab ni maknanya jahil kuasa 2. Kalau budak-budak sekarang maknanya jahil boboiboy kuasa 5. Macam tu. Dia punya jahil, dia berkali ganda. Dia dahlah jahil dan menjahilkan orang, atau dia dahlah ilmu tak apa nak ada, bodoh. Lepas tu dia membodohkan orang dan dia anggap semua orang bodoh. Dan dia tak sedar rupanya dia macam itulah. Itu nama jahil murakkab. Dia hentam orang tu tak betul. Dia sebab itu tuan-tuan, dia manusia ni dia sama orang tak belajar ni macam katak. Katak ni apa sifat dia? Ni saya tengok sekarang ni musim redup-redup nak hujan masuk Perak dia macam dia ada rahmat tuan-tuan, hujan-hujan sikit-sikit kan. Dia kalau hujan-hujan ni adalah katak dengan pelbagai bunyi. Ada setengah katak tu dia bunyi dia right. Betul. Dia cakap orang putih tu sebenarnya. Right. Betul. Orang tipu, orang cakap bohong pun betul. Semua dia betul, dia bukan tahu apa. Orang jahil. Ada setengah katak bunyi macam ni, wrong, salah, musalah, awak salah. Awak salah, musalah. Tak betul, tak belajar, sesat, bid'ah. Semua orang. Yang sesat, yang salah, semua orang. Saya kata ni katak bukan orang. Janganlah terasa. Bunyi katak kan? Wrong, salah.
Tapi yang saya tak faham ada satu lagi kata, bunyi dia pelik sikit. Korek-korek. 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 Tak tahu apa yang dia korek, kita pun tak tahu lah. Tapi jadi macam tu. Dan inilah juga yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi yang terlalu sayangkan umatnya pernah mengingatkan bahawa apabila dunia ini menjelang kiamat, Nabi menyebutkan bahawa manusia akan melalui bertemu dengan sanawatu khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Penuh dengan penipuan. Maknanya kita pun dah tak tahu dah mana satu yang betul dah. Nampak macam dia ni macam menipu, macam bohong. Betul pula. Nampak macam betul. Menipu pula. Ada macam-macam. Berserban, janggut pula sampai ke pusat. Takkan menipu. Rupanya menipu. Scammer siap. Scammer umrah. Ada. Tu yang ramai pergi umrah balik hari tu. Tahu? Pergi umrah balik hari. Pagi tu jiran semua nak beranak hantar pergi ke airport. Petang usung beg balik lah. Rupa kena tipu. Jiran pula boleh tanya, balik dah? Diam lah. Marah dia. Kawan kena tipu. 2,500 dia kata. Selebihnya ada YB bayar. YB mana bayar? Menipu lah. Dia kata jutawan mana bayar? Menipu. Jadi ingat tuan-tuan. Nabi pernah sebut, kita akan menempuh tahun-tahun itu dalam suasana, iaitu yusaddaqu fihal kazib wa yukazzabu fihas sadiq. Orang-orang para penipu-penipu akan dianggap benar. Orang tu bohong, tapi dia dianggap benar oleh ramai orang. Ada pula yang bercakap benar, dianggap pula sebagai pembohong. Terbalik habis dah tuan-tuan. Saya ingat sampai satu tahap kita pun dah confuse. Mana satu ni? Ini kata dia betul, ini kata dia betul, ini kata tak tahu. Maka janganlah tinggal doa yang sering kali tu imam tak. Saya harap imam kita pun sentiasa tak tinggallah doa ini. Lagi-lagi akhir zaman ni. Allahumma, baik ikut. Barik lana fi ma razaqtana, doa makan. Baru makan yang tofu takkan lapar lah. Allah, tak apa saya baca seorang lah. Allah sikit-sikit kan doa makan lagi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu benar, terpampang depan mata kami, dan kami mengikut kebenaran itu. Dan yang batil, yang salah, yang bohong itu terang depan kami, dan kami menghindarinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa-doa. Setiap kali imam baca, atau tak imam pun tuan-tuan sendiri baca, jangan tinggal doa tu. Jangan tinggal. Minta Allah, kita makhluk serba lemah. Kita menilai orang berdasarkan pandangan kita saja. Nampak dia berserban dengan janggut, dengan cakap Masya Allah, ana, anta, Masya Allah, tabarakallah. Bagus. Kata Piramli, tak kalah Pak Lebay menipu. Kita pun dah tak tahu dah mana satu yang benar. Kan? Ataupun dia tu betul-betul benar, dianggap penipu. Mari seorang ustaz, tuan-tuan, saya sedang membangunkan pondok tahfiz, nak melahirkan generasi menghafal Quran. Jadi saya ingat orang kampung ni ramai tak menghafal Quran. Jadi kita nak mengajak masyarakat ni. Jadi bantulah saya untuk bagi sumbangan. Tabung ada di belakang. Masing-masing dalam hati penipu. Masuk tabung ke masuk masuk poket sendiri, tipu ustaz, harap janggut panjang. Padahal dia cakap, betul tak? Orang bercakap benar dia anggap penipu. Orang penipu. Tuan-tuan tahu akhir zaman ni para penipu, jangankan kata dia dianggap benar, follower berjuta. Penipu berjuta. Siang malam tipu orang. Akhirnya penipuan dia kantoi. Minta maaf ya. Saya manusia biasa. Harap ampunkanlah saya ya. Nangis-nangis. Ustaz cakap kat siapa? Takkan lembu, mesti orang. Yang buat macam tu orang. Saya nak pesan tuan-tuan ni, dunia penuh fitnah ni. Janganlah termakan sangat. Tengok sekali, oh ni bagus ni, bagi like. Nanti orang penipu dengan pelbagai gaya. Kalau dulu iblis pernah mengaku di hadapan Nabi Adam dan Hawa, kan?
Nabi Adam dan Hawa, tuan-tuan, dulu mungkin ada orang kata, takkanlah Nabi Adam ni Nabi. Macam manalah Nabi boleh kena tipu dengan iblis? Tuan-tuan, jangan main-main tau. Iblis ni bukan calang-calang. Itu bapak segala penipu tau. Dia punya tipu dahsyat tak dahsyat. Mula-mula dia hasut Adam dan Hawa makan buah larangan, nanti akan berkekalan. Manusia kan bab-bab kekal kan lemah. Benda kekal-kekal ni dia lemah. Kan? Betul tak? Kekal handsome, kekal jawatan, kekal cantik. Anda inginkan kekal rupawan cantik seperti umur 16 walaupun 60? Gunalah produk ini. Benda kekal-kekal ni manusia lemah. Tok Adam kita manusia kan? Tapi Nabi Adam, Hawa tak termakan lagi. Engkau ni arahan Tuhan, tak boleh. Akhirnya Allah rakamkan dalam Quran. Apa kata iblis? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Adam dan Hawa, aku bersumpah, wallahi, demi Allah, wallahi, yang aku cakap ni betul, benar, dan aku di kalangan penasihat. 20%. 20% tu tambah. Dia boleh kata dia tuan penasihat. Jadi tuan-tuan boleh. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang kuat bersumpah? Kau, muka aku, kau ingat muka aku, takkan aku menipu kau. Muka teman takkan muka menipu. Atau kan? Kau takkanlah menipu. Kita ni takkanlah menipu. Kita sahabat dah lama. Kan, teman ni bukannya apa, sekadar menasihat. Cerai je lah bini tu. Ramai lagi perempuan lain. Ni, menasihat saja. Jahat. Iblis dah lama buat perangai macam tu. Buat benda tak elok, mengaku dia tu menasihat. Ada tak manusia buat macam tu sekarang? Dalam dia menyebar benda tak elok, hujung dia kata apa? Saya bukan apa tuan-tuan, saya sekadar menasihatkan saja. Tuan-tuan nak terima tak terima, tak pulanglah. Kan? Jahat. Maka hati-hati. Sebab itu saya pesan malam ini, tajuk ni, agar kita tak dibodohkan oleh mana-mana makhluk atas dunia ni. Sebab dia makhluk yang kata syaitan ni tak semestinya jin. Syaitan ini adalah dari kalangan minal jinnati wan. Kalau dalam dunia berniaga, bisnes, lagi macam-macam nipu, scammer ni macam-macam jenis. Kalau dulu-dulu dia jual, Pak Haji mana muka macam Arab-Arab sikit. Dia jual ayam. Orang tanya dia, Haji, ini apa ayam, apa bagus? Oh, ini ayam bagus. Ini ayam dengan Quran. Dia dengar itu kaset Quran 30 juzuk. Itu satu reban semua dengar ini Quran 30 juzuk. Habis kalau makan daging, ini ayam lembut. Daging lembut. Nanti anak makan hati lembut. Quran turun untuk orang, bukan ayam. Tapi ada manusia jenis senang-senang dibodohkan. Asal bunyi benda dengan Quran saja. Quran, apa ni? Ayam yang dibacakan Quran. Sengit. Betul. Berapa banyak terkena? Kawan-kawan saya dekat Jakim hari tu. Banterah macam-macam produk. Air tu, air malam Jumaat, apa berebut orang beli. Tapi ada satu produk paling pelik di alam semesta ni. Air sarang tebuan. Yang tebuan tu dah gigit 10 orang budak tahfiz. Panjang nama produk tu. Air sarang tebuan tu gigit budak tahfiz. Tebuan gigit budak tahfiz. Jadi panjang sangat produk tu, mengarut tuan-tuan. Tu pun ada yang sangkut. Ya Allah. Dah lah tuan-tuan, cukup-cukuplah, jangan dibodohkan. Maka tak cukup sekadar itu. Nabi SAW menyebutkan, ni saya lompat-lompatlah tuan-tuan, tak sempat nak ulas satu-satu. Ujungnya Nabi kata, dahlah dunia dalam kelang kabut.
Orang benar dianggap menipu, anggap benar pengkhianat, diberikan amanah. Terbalik belakang semua. Hujung Nabi kita sebut wa yantiqu fiha ruwaibidah. Nabi kata golongan ruwaibidah akan mula bercakap-cakap. Apa makna golongan ruwaibidah bercakap-cakap? Nabi SAW sebut ruwaibidah itu adalah ar-rajulu tafah. Lelaki yang dia ini bodoh lagi fasik. Yatakallamu fi amril ammah. Dia sudahlah jahil tapi dia berani bercakap tentang urusan orang ramai. Itulah maksudnya. Kalau dalam dunia hari ini maknanya golongan ruwaibidah ini dia bercakap-cakap di mana? Boleh jadi dia bercakap-cakap dalam Facebook, dia bercakap-cakap dalam YouTube, dia bercakap-cakap dalam TikTok, dia memberikan komen-komen dalam grup WhatsApp, dia bercakap-cakap komen juga dalam grup Telegram. Jadi tuan-tuan semua berhati-hati. Tak kiralah musim raya ke tak musim raya ke apa, hati-hati ya. Dalam grup-grup kita ni macam-macam jenis orang. Dia masuk. Lepas tu ayat dia senang saja. Bincangkan. Itu batu api namanya. Engkau letak satu benda, tak tahu mana asal usul, nak bagi orang bergaduh. Habis bergaduh semua nanti. Jangan. Benda kita tak tahu, diam. Sebab tuan-tuan tahu, akhir zaman ini, kita bukan nak menghukum. Tetapi kalau dulu kita susah nak mengenal pasti. Dia ni belajar pergi sekolah, tak pergi sekolah. Tapi akhir zaman ni macam senang kita nak kenal dia ni pergi sekolah ke tidak. Macam mana? Apa-apa saja yang dia komen. Macam-macam. Dulu tuan-tuan ingat tak? Ada Mahat Tafiz dekat Kuala Lumpur yang terbakar dulu ni. Budak-budak dadah dia sandal dengan tonggeh apa meletup terbakar tu nak meninggal habis kan. Jadi berita tu kan masuk Facebook. Jadi ramailah orang komen dekat Facebook tu, salam takziah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam-macam lah, semua meluahkan rasa sedih. Tapi dalam ramai-ramai itu ada seorang hamba Allah yang tak tahu mana planet mari. Padam muka. Quran tu dah elok-elok dah dibukukan, sibuk nak menghafal. Banyak lagi kerja lain. Muda-muda menghabis masa, membuang masa menghafal Quran. Eloklah terbakar. Sebab tu bagi kita, sebenarnya bodoh tu percuma. Tapi janganlah ambil semua. Tinggal sikit bagi kat orang lain. Tuan-tuan tak faham Jangan macam tu, simpan sikit. Jangan tunjuk sangat. Tak faham Orang Masjid Taqwa ni dia soleh sangat kan, susah nak sampai. Tuan-tuan kena makan yang tofu dulu baru faham kan. Janganlah diam sajalah, patutlah Nabi ajar kan. Orang beriman itu sifat dia apa? Cakap yang baik-baik atau awliyasmut kan. Lebih baik diam saja kan. Diam je lah. Komen cakap benda tu pada muka dia kata la ilaha illallah. Manalah ni Tak apa lagi, ada seorang hamba Allah tu lagi seronok. Dia kuat isap rokok, tegar isap rokok. Saya ingat sehari banyak batang jugalah. Satu hari dia baca surat khabar. Tak tahu macam mana kod berita tu dalam surat khabar tu tulis 60% rakyat Malaysia mati sebab banyak merokok. Dia tulis dekat Facebook, mulai saat ni saya berazam untuk berhenti baca surat khabar. Kau dah kenapa pakcik? Orang suruh berhenti rokok bukan surat khabar. Bab tu sekarang ni kalau kita cakap belum tentu dia boleh faham serupa kita nak. Bab tu kena tanya, faham tak ni? Tu tidak takut. Lain dia faham. Aduh hai. Doalah pada Allah moga diberikan Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah berilah kami kepahaman agama dan kebolehan untuk takwil Quran. Tu. Ada orang semayang dekat RNR. Hentian rehat tu lah semayang di surau dia tu. Surau RNR ni kecil ke besar?
Cik. Tapi ada orang dia bantai sembahyang. Dia imam tak apalah. Bantai baca panjang pula. Mengilai-ngilai baca. Ini surah RNR, bukan Masjid Taqwa kampung Padang Tembak. Ngilai-ngilai baca. Dia buat majlis haram semua orang. Panjang sangat. Lalah orang hak tunggu giliran kat luar tu, panjang baca balik rumah lah. Macam tu. Orang kat luar tu macam-macam jenis. Yang makan ubat cair darah, ada darah tinggi. Awak rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Pandai mengilai-ngilai pula baca. Dia tak lama lepas kena komplain tu, Tok Imam tu rukuk. Allahu Akbar. Agak dia dengar kot ada komplain. Rupanya Tok Imam tu tak puas hati. Habis-habis sembahyang dia keluar depan sampai dekat selipar tu, dia kata tengok Hindustan 2 jam tak apa, sembahyang panjang sikit tak boleh. Dia banding sembahyang dengan tengok Hindustan. La ilaha illallah. Tu macam mana tuan-tuan? Jadi umat ni macam mana tuan-tuan? Patut tak patut buat majlis ilmu ni? Baik itu marilah tuan-tuan, ni Masjid Taqwa ni buat majlis ilmu, yang mari ceramah ni Ustaz TV ke, CCTV ke, mari je lah tuan-tuan. Dengar kata masjid ni tiap-tiap malam ramai macam ni, betul tuan-tuan? Amin. Tak berapa nak amin nampak. Aduh, payah. Kena bagi Yong Tofu kali ni, ramai sikit. Tuan-tuan semua, jadi oleh kerana itu, apakah yang menyebabkan masyarakat kita makin lama kalau tak dibendung, tak dinasihat, tak diperingat, makin lama makin rosak, makin lama makin jahil. Tak bimbang ke anak-anak generasi muda-muda kita ni? Kita ni alhamdulillah lah yang pernah muda. Nampak ayat tu? Nampak? Nampak cermat tak ayat tu? Cermat kan? Ni kita yang pernah muda ni. Tak apalah. Yang anak-anak muda ni ada. Macam mana kita nak dekati dia? Macam saya ni yang tak berapa ni sangat, tak berapa muda sangat ni. Saya syukurlah pada Allah. Alhamdulillah saya punya follower muda-muda pun ramai juga. Ada sekali hari tu saya habis ceramah, nak pergi ke kereta, tiba ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasar lain macam bagi salam calong kan. Saya tengok ada seorang tu dengan seluar pendek, dengan lu ustaz Lu ustaz. Kita pun ustaz, gua minat gila lu peluk. Ada peluk. Lain macam kan, mulut berokok. Dia kata ada orang lu ustaz lu ceramah sampai orang dia mau. Saya bila dengar dia lu gua, saya tak tahu nak balas apa. Macam kami ustaz-ustaz, ana, anta, masya-Allah, tabarakallah. Mari lu gua. Gua tak apa nak kena gua, hanya gua ni pula, gua tempurung ke apa pula. Aduh. Kalau generasi macam tu kita tak bentuk dia, mujur dia minat ustaz, dia kenal. Okeylah tu, dia kenal pun jadilah. Kena, tidak anak-anak kita Allah hanyutlah tuan-tuan. Saya pun ada anak, kita pun ada anak cucu belaka. Dengar. Malam ini saya nak kongsikan apa sebab umat akan semakin dibodohkan daripada sepanjang zaman ini, punca-puncanya kenapa? Yang pertama, maknanya daripada tadi ni sekarang baru masuk tajuk. Boleh tuan-tuan? Macam menyesal mari duduk depan paling menyesal. YB boleh YB nasihatlah duduk depan sekali. Yang pertama, umat ataupun mana-mana manusia sekalipun akan mudah-mudah saja akan dibodohkan, akan mudah terjebak dalam kejahilan. Yang pertama disebabkan oleh fanatik ataupun taksub terhadap seseorang. Kenapa saya cakap macam tu? Dengar baik-baik. Seseorang kalau dia sudah taksub, fanatik, dia terlalu keterujaan luar batasan ini terhadap seseorang, kecerdikan dia sudah ke belakang. Dia terlalu minat, dia terlalu gila pada seseorang, dah tak boleh buat bincang dah, jadi payah. Dan benda ini sebenarnya bukan berlaku pada anak-anak yang, saya ingat hari itu tuan-tuan pun tahulah kan, hari itu negara kita digemparkan dengan kehadiran satu kumpulan daripada luar negara. Dia buat konsert, dia menyanyi tu, dia menyanyi. Saya ingat kalau sedap, saya sedap sikit kot daripada dia, tapi tak apalah, budak-budak kita suka. Dia menyanyi tu,
Tak ada hair lah dia nyanyi. Tapi tahu mana tu kita pun tengok video pendek-pendek ah. Bercium pula dah. Buat benda tak bermoral. Oh, saya tak sangka. Rupanya saya pun tak tahu. Tentu ada yang kenal-kenal aku. Saya tak kenal kumpulan tu. Saya kenal Raihan, Robani, Hijah. Saya kenal. Rupanya kumpulan-kumpulan yang macam tu peminat-peminat dia bukan biasa-biasa. Yang meminati kumpulan tu di kalangan anak-anak mudi-mudi, mudi ya. Mudi perempuan-perempuan yang bertudung. Masa dia jerit, refund, pulangkan balik duit tiket kami. Itu adalah di antaranya perempuan bertudung. Masya Allah. Dahsyat lah. Tak sangka lah. Kita tak sangka lah. Tuan-tuan tak bimbang lah. Dulu beberapa tahun sudah sebelum COVID, BC, bukan before Christ, before COVID. Artis Korea apa nama dulu ni? Budak-budak sekarang kan itu Anyasayo, sarang he apa tu kan. Artis Korea tu meninggal, pass away, meninggal dunia. Ada budak perempuan Melayu Islam, baca telkin. Dia boleh telkin ke artis Korea tu dengan gambar artis Korea tu depan, lilin terpacak, tak tahu apa dia telkin. Tak, tuan-tuan tak bimbang lah. Tu anak orang Islam. Saya tak tahulah kalau agama lain pakai tudung penuh macam tu. Tuan-tuan tak bimbang lah. Dia kalau boleh buat macam tu, artinya dia sudah bersarang di hati tu. Dia memang minat betul. Dia memang minat sangat. Minat sangat. Tengok apa jadi. Patutlah Nabi SAW menyebutkan bahawa umatnya nanti akan sedikit sebanyak shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, akan mengikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sikit. Memang dia semayang, memang dia berpuasa Ramadan, tetapi jauh dalam hati dia ada rasa suka terhadap budaya-budaya pelik-pelik. Lama-lama bukan suka, dia cinta, akhirnya sanggup berkorban duit, harta dan nyawa dan diri dia. Kalau nak dipeluk oleh artis luar negara pun dia tak heran, korban maruah diri. Ada tak jadi? Dah tu. Ini dia. Kenapa? Ni yang jadi tu bukan budak biasa-biasa tau. Budak-budak universiti, belajar pandai. Sebab tu saya kata, manusia pandai, ilmu tinggi, tapi kerana taksub, dia boleh jadi jahil. Ilmu dah jadi ke belakang. Sampai orang boleh cakap, loh dia tu bukan belajar universiti. Dah. Kalau seseorang sudah taksub, cerdik, pandai, dah ke belakang dah. Dia tak ada cerdik-cerdik lagi dah. Habis. Dan bukan setakat itu. Dunia hari ini juga menyaksikan taksub ini bukan hanya berlaku pada orang-orang yang barangkali minat artis ke pemain bola ke apa. Dia boleh jadi juga taksub kepada agamawan. Ada. Saya sebut ini bukan bermakna suruh tuan-tuan benci, bukan. Maksud saya, kita sayang pada mana-mana guru-guru, orang alim, tok-tok guru kita, syekh-syekh kita, sekadar sayang, amalkan ilmu dia, doakan dia, cukup. Kalau tidak, tuan-tuan, dahsyat. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pernah merekodkan bahawa pernah berlaku dalam sejarah, ada manusia yang mereka ini dahulunya hidup dengan berpandukan panduan daripada orang-orang alim 5 orang. Bila 5 orang alim ni meninggal dunia, masing-masing semua macam hilang arah. Biasa siang malam dengar kuliah maghrib, dengar tazkirah, forum perdana, biar tahu jangan keliru. Bila Tok Syekh ni meninggal, semua macam hilang arah. Siapa nak jadi pembimbing kami ni semua? Maka akhirnya datanglah bisikan. Apa bisikannya? Kata Allah, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uqa wa nasra. Kata Allah, mereka itu telah dibisikkan supaya melakukan penyembahan kepada orang-orang alim yang bernama Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq, Nasran. Ini 5 adalah 5 orang-orang alim.
Dia orang ni hidup mengajar ilmu sana sini. Tapi bila dia meninggal dunia, mari setan bisik. Takkan rindu saja. Bikinlah itu memorial ke bukan apa mengenang-enang lah, tengok sekadar ingat-ingatan saja. Gambar-gambar ke apa sikit buatlah. Tak ada apa pun. Akhirnya mula-mula sekadar ingatan. Lama-lama bukan ingatan, jadi sembahan. Itulah permulaan sejarah macam mana boleh jadi berhala. Nampak tak? Maka saya nak sebutkan pada tuan-tuan semua, kita sayang pada orang alim macam mana sekalipun, memadailah dengan yang saya sebut tadi. Doakan dia, dengar mana-mana tok-tok guru kita turun datang mengajar mana-mana, pergi cari, jumpa dia, minta dia doa, cukuplah. Nampak dia tengah makan yang tofu, tolong belanja, tolong bayar. Contoh. Dia teringin udang galah, tolong cari. Contoh, la ilaha illallah. Dia tak faham juga ya. Tak payahlah nak melampau-lampau sangat. Sungguh. Tuan-tuan tahu tak? Nabi Muhammad SAW 5 hari pula. Beberapa hari sebelum Nabi wafat, ada mengatakan, kata Jundab rahimahullah radhiyallahu an, sebut 5 hari. Sebelum Nabi wafat, Nabi ada menyebut sesuatu yang agak rare, agak lain pada yang lain sikit. Apa antara Nabi pesan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna man kana qablakum kana yattakhizuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid fala tattakhidul qubura masajid. Nabi kata, umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kubur-kubur orang alim, kubur-kubur nabi-nabi sebagai tempat bersujud. Tuan-tuan, Nabi kalau nak wafat, apa yang keluar di mulut Nabi, itu benda paling penting sekali kena ingat. Maknanya apa? Akhir zaman akan ada orang macam tu. Sebab itu kalau di tanah air kita ni pun tak nafilah. Berapa banyak ada pusara-pusara orang-orang tertentu yang dijadikan sasaran untuk, tak tahulah, semayanglah apa, minta itu, minta macam-macam. Kubur Syekh Arif Syekh Ismail, kubur 7 beradik, kubur Syarifah Roziah, kubur Syekh Yusuf, kubur Tok Janggut, kubur Nenek Kebayan ke apa mana-mana. Ada. Saya sebut ni pun, dan banyak lagi, tuan-tuan lagi banyak tahu. Apa jadi ni? Ini gara-gara kerana dulu masa hidup dia fanatik sangat, orang tu dah meninggal, sampai ke kubur dia ikut. Sebab itu Sayyidina Umar masa Nabi wafat, Nabi pesan, Sayyidina Umar pesan apa? Kalau kita sembah Muhammad akan meninggal. Muhammad akan wafat. Tapi kalau sembah Allah selamanya kekal. Ingat tu. Janganlah ustaz duk sebut sangat pasal ni, pasal apa ni? Pasal kebelakangan ni ada isu, tuan-tuan. Dah namanya ustaz, penceramah, guru, alim, tok-tok syekh kita ni, dia manusia kan? Bila manusia tak pernah lari daripada silap. Bila tok guru dia silap, dengan penuh berlapang dada, kita tegur. Bila kita tegur, bagi pandangan, bagi sedikit teguran, anak murid dia hentam kita. Anak murid dia kata, ustaz tak setaraf guru kami. Jangan pandai-pandai, ustaz cemburu, jealous. Ustaz punya serban kecil. Syekh kami, nalam. Ustaz jangan, ustaz pergi belajar dulu nak lawan dengan guru kami. Guru kami ni dia belajar dengan guru 7 benua. Tak boleh tegur. Tapi tok guru tu, saya tak salah dia. Dia senyap. Ni. Pengikut dia ni. Saya cakap ni benda jadi ni. Kalau tuan-tuan tak tahulah, saya nak bagi tahu. Kita berguru dengan mana-mana guru, jangan taksub. Sebab itu Imam Ibn Katsir direkodkan guru dia saja hampir 72 orang. Guru tu maknanya dia pergi menelaah kitab berdepan. Bukan ustaz tu datang kita dengar menyanda balik. Tak ada. 72. Ada kata lebih lagi. Kenapa kena ramai guru? Agar kita tidak fanatik dan taksub. Tu saja. Tak boleh sentuh guru dia. Dia hentam kita balik. Teruk kita kena. Sampai ada kata nak ban kita lah apa macam-macam. Dahsyatnya. Tak boleh sentuh langsung.
Tuan-tuan, kalau seorang guru buat silap, wajib atau tak wajib tegur dia? Wajib ah. Imam. Kentut. Pop. Ada kol-kolah kat ujung. Ada dengung. Ada ronah. Ada dengung belakang. Memang terang lagi bersuluh kat belakang. Semua dengar belakang. Dengar. Terang dengar. Kena tukarlah imam lain. Ada yang pempertahan. Dia kata, apa salah imam tu? Dia dah imamkan kita 30 tahun. Tak kalah dia kentut sekali mau kira. Sap-sap-soi sudahlah. Lamsam sudahlah. Apa mau kira? Apa mau kira engkau dah. Kenapa? Salah tetap. Dah tu. Dia punya baik. Dia punya bakti. Dia punya sumbangan. Terima kasih. Hanya Allah saja yang mampu balas. Tapi dia punya salah. Siang malam. Watawasau bil haq. Watawasau bil sawab. Saling berpesan-pesan dengan kebenaran. Dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Yang menasihat pun kena sabar. Yang dinasihat pun kena sabarlah. Memang awak alim. Tak bererti awak tahu semua. Jangan. Jenis bahaya. Orang yang asalnya berilmu pun boleh kelihatan jadi jahil. Kerana taksub punya pasal. Dah lah tuan-tuan. Oleh kerana itu mulai saat ni saya cadangkanlah. Tuan-tuan ni mana-mana orang alim, tok-tok guru ke apa, tak payahlah melambung sangat. Jumpa, bukan saya lah. Saya ni Cak Ayam lah. Tok-tok syekh kita lah. Orang alim-alim ni ramai. Di Perak ni ramai orang alim ni. Minta ambil ilmu dia, minta dia doa, memadailah, cukuplah. Tak payah nak melampau-lampau sangat. Kadang beria lekat gambar tok guru tu dekat cermin kereta. Subuh pukul 11 pagi. Apa cerita? Semangat sayang kat tok guru kita. Kau subuh kau apa? Mulut maki orang. Parking hentam parking ceramah pun dia masuk. Bukan sini, sini semua okey. Ini parking cantik dia bagi. Kan, depan jual madu dia bagi. Allahu akbar. Ingat tuan-tuan, jangan taksub sangat. Dengan ustaz-ustaz ni, ustazah guru kita ni, kalau dia silap tegur jelah. Ni saya ingat kalau kat Facebook ni pun live ni saya ingat ni kat ruangan komen ni mestinya. Terbaik ustaz, terbaik. Terbaik ustaz, padu, mantap Pak Abu. Tak payah nak padu sangatlah. Doa je lah, barakallah ustaz, semoga terus apa-apa yang baik-baik je lah. Boleh tuan-tuan? Yang kedua dah isyak dah kan? Semangat sangat, lupa dah ni tuan-tuan. Kita nak isyak dulu ke? Nak azan isyak dulu ke? Terus kan? Terus lah tuan-tuan. Tapi malam esok azan lah ya. Aduh, maaf terlajak pula dah. Yang kedua. Kata para ulama, umat manusia ini dia boleh jatuh jadi jahil, boleh jadi bodoh. Akibat kerana apa? Iaitu apabila dia ini sudah hilang rasa malu. Bila dia dah tak malu, maka dia tak ada lagi. Cerdik dah tak ada. Cerdik dah elak tak ada cerdik lagi dah. Kalau dia tak malu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengingatkan, kata Nabi, Nabi-Nabi dulu sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa pernah mengingat, mengulang-ulang akan satu pesanan. Maknanya dalam banyak-banyak pesanan, setiap Nabi-Nabi ni, kok mana pun pesanan ni tak pernah tinggal. Apa dia pesanan tersebut? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku Nabi dan kekanda-kekandaku yang sebelum-sebelum ni ngulang benda sama Apa? Iaitulah pesanan, kalau kamu sudah tidak ada malu, maka buatlah apa yang nak dibuat. Bukanlah Nabi suruh buat. Maknanya orang kalau dah tak ada malu, dia sudah tidakkan fikir, bapa dia tu imam, mak dia pejabat agama, abang dia tak peduli. Dia nak buat, dia buat, dia nak cakap, dia cakap.
Dia nak berpakaian serupa apa, dia hentam saja. Apa aku peduli? Tak ada. Betul tak? Nabi cakap tu betul tak? Memang jadi. Memang jadi. Tuan-tuan tahu, hari ni budak-budak sekarang dengan TikTok. Oh, dahsyat. Saya ni dulu tak ada TikTok. Tapi setelah diracun oleh geng-geng ustaz juga, jadi dia orang kata apa ni, TikTok tak ada apa. Oh, ketinggalan zaman. Okey. Ya, aku tak tahu. Time tu juga aku buat TikTok. Saya buat TikTok, jadi janganlah lupa follow. Saya buat TikTok. Jadi TikTok saya semua nasihat. Tak ada yang mengarut semua. WhatsApp guys. Itu masak. Masak-masak tak apa. Ni, saya buatlah TikTok. Lepas tu saya buat live. Buat live pacak kamera macam ni kan. Kita letak macam ni. Jadi saya pun ceramah. Saya ceramah biasa je tuan-tuan. Tak adalah macam Ustaz Kazim, Ustaz Badli Shah, hebat-hebat tu. Saya biasa je. Tapi dalam ceramah-ceramah tu, nampak je lah dalam live kita tu nampaklah dapatlah love, dapat nasi lemak, roti canai dapat, kan? Itu duit tu. Itu duit tu. Tunggu juga aku ada ikan paus ke apa kan. Dapat singa ke apa kan. Tapi habis-habis saya ceramah, TikTok khabar ke saya. Dia kata cuba cek dalam akaun. Dia ada akaun dia. Jadi saya buka lah akaun tu saja tengok. Dapat ada dalam 50 ke 60 dolar. Dolar kali 4. Penganjur pun tak bagi lagi, TikTok bagi dah. Yang saya nak khabar, dengar lu. Cerita dia macam ni. Saya fikir-fikir balik patutlah budak-budak sekarang bukan suka, gila dengan TikTok. Buat menari-menari, joget-joget, dapat duit. Tu saya kata saya ceramah cak ayam ya, 50 dolar. Kalau yang buat konten merapu apa, melompat buka seluar apa, berjoget ni, tunjuk sana tunjuk sini, buat benda merapu. Ui. Dia orang dapat ratus ribu tau. Ada seorang budak tu pakai kereta Mustang. Dengan hasil daripada TikTok saja. Apa saya nak bagi tahu? Hanya kerana duit, manusia sekarang sanggup buat apa saja. Orang dulu kalau tak ada duit, macam saya orang Kedah. Saya orang Kedah dan orang Sik. Tahu tak daerah Sik di mana? Tahu kan? Saya ni orang Sik, orang kampung. Orang dulu kalau tak ada duit, jual botol. Jual surat khabar. Akhir zaman tak ada duit, jual maruah. Jual maruah. Dulu elok pakai tudung, buka habis. Untuk dapat ni dapat duit. Tuan-tuan tak takut manusia dah tak ada malu. Perempuan-perempuan yang mengandung, tak apalah mengandung, rezeki Allah. Ini dah mengandung pakai seketat-ketatnya. Orang dulu kalau mengandung pakai baju besar-besar dulu segan, bentuk badan kan dia segan. Akhir zaman seketatnya pakai. Lepas tu boleh pula masuk dalam Facebook ambil gambar perut macam tu. Suami dia sebelah, sama tinggi juga perut pun. Dia ambil gambar, dia update Facebook agak-agak siapa bersalin dulu. Tak kelakar lah kau buat lawak macam tu. Perempuan tu, pasal kami jantan, kita orang lelaki ni nafsu macam-macam. Ada lelaki nafsu budak, ada lelaki-lelaki nafsu perempuan mengandung. Ada laki-laki nafsu wanita warga emas. Jadi akak-akak di belakang, jangan pernah rasa selamat. Sebab ada orang, pada dia, asalkan ada insang, dikira ikan. Tak faham Dia balon, janji ikan. Kan? Bahaya. Akak-akak ni, ya Allah, takut kita. Itu nenek umur 68 kena rogol. 68 kena rogol. Makcik tu mula-mula dia melawan juga. Tapi dah lama-lama biar je lah dia kata. Dia tak larat melawan. Mari mana budak-budak ni bagi semak mana. Mari. 68 kena rogol letih. Dia kata letih dah aku ni. Buat je lah apa nak buat. Rosak.
dah tak ada malu. Tambahan pula ini kita laki-laki ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, kita ceramah ni sampai apa ni sebenarnya? 10. Elok 10. Saya ingat tinggal lalah hati tinggal saya je dengan ni lah hati. Tuan-tuan dengar ni. Nabi kita pernah sebut tahu, salah satu daripada manusia yang di akhirat nanti dialah manusia paling hina di sisi Tuhan. Manusia yang paling hina di sisi Allah selain daripada Fir'aun lah, Qarun lah, Namrud apa semua tu, Nabi kita pernah sebut, apa kata Nabi? Inna min asyarrin nas indallah manzilatan yaumal qiyamah. Nabi kata manusia yang paling hina, buruk di sisi Allah di hari kiamat itu siapa? Ar-rajulu yuqdi ilal mar'ati wa tuqdi ilaihi summa yanshuru sirraha. Siapa? Nabi kata manusia paling hina di sisi Tuhan adalah dia lelaki, dia bersama dengan isteri dia. Maknanya hubungan suami isteri, aktiviti co-curriculum, pendidikan jasmani. Tu. Dia bersama dengan isteri dia dan kemudiannya dia pergi heboh cerita ke orang akan kemesraan, akan kesedapan, keenakan dia hubungan dengan isteri dia di khalayak ramai. Ada tak lelaki macam tu? Malam tadi dia seronok ke apa? Esok, bini aku ini macam punya servis terbaik. Wow. 6 round. Tuan-tuan tahu tak? Nabi kata, laki-laki macam tu di sisi Tuhan hina. Buruk lelaki macam tu. Ramai orang fikir lucah itu lucu. Salah. Maka tuan-tuan ingat, bersembang grup kopi, menyembang geng-geng mana, jangan. Ceritalah benda-benda lain tuan-tuan. Yang nak sembang benda-benda macam tu. Sekarang ini sudah jadi iklan pula. Jual ubat kuat, ubat apa. Saya tak sangka suami saya setelah menggunakan minyak ini, suami saya mengalahkan mak kilau. La ilaha illallah. Ustaz mana tahu? Saya tengok. Kita kan tengok YouTube, iklan mana kita tahu iklan apa. Kita tengok ceramah Ustaz Abu Somad. Azab kubur. Tengah dengar tu, cik abang nak tak satu minyak yang garanti seronok oleh isteri. Ya Allah. Memang azab. Memang azab. Ya Allah. Ingatlah. Maka tolonglah ada rasa malu sikit. Malu. Pengantin-pengantin pun sama. Pengantin zaman dulu-dulu pemalu sungguh. Akad nikah yang perempuan semua dalam bilik. Sekarang semua kat luar dah. Terbit belaka dah kat luar. Semua kat luar dah perempuan pun. Makin dekat pula nampak. Yang perempuan tu. Saya ingat sikit hari lagi dia duduk atas riba tu imam ke apa saya ingat. Kalau tak dibendung tu saya ingat. Pasal dia geram sangat ke apa. Dulu-dulu ya Allah. Tengok mak-mak kita punya ambil gambar kahwin menikah. Semua monyok. Macam tak reda kahwin. Macam kahwin terpaksa. Monyok semua dengan tukang kipas duduk sebelah. Hak kipas pun monyok. Kena paksa kipas. Monyok. Budak-budak sekarang menikah Allah. Kameraman tu dia arah. Tegak. Melintang. Sini bayar mahal. Tak ada malu dah, tak ada malu. Baring depan tukang gambar. Tukang ambil gambar tu laki-laki, jantan. Sampai tengah hari dia ambil gambar, lepas tu balik dia tak tahan dia pun. Habis dia suruh hak pengantin tu peluk ini. Kalau di Masjid Besi dekat Putrajaya, itu lagi dahsyat. Masjid Besi kan cantik. Ramai pengantin-pengantin ambil gambar. Ramai gambar sini. Yang perempuan tu lari. Lepas tu lelaki tu kejar macam tak dapat. Macam tu. Gaya. Lempar bunga dapat tak dapat. Tu kan. Tok Bilal tu tengah ambil air semayang. 6 kali dia basuh tangan tu. Duk nengok budak-budak tu. Ya Allah. Macam nak menikah lagi rasa. Budak-budak sekarang lah. Masjid tak masjid dia tak ada malu lah. Dia balun sama. Dan yang ketiga. Apa punca umat boleh jadi jahil. Umat boleh jadi bodoh ini tuan-tuan semua. Ingatan mesra buat kita bersama iaitu. Apabila kita tersalah memilih guru. Apabila kita tersalah memilih guru.
Sebab itu saya fikir, saya sendiri secara peribadi ini bukan memihak mana-mana, secara peribadi. Saya bersetuju kalau sekiranya pihak Jawatan Agama Negeri ke apa, kita adalah syarat, maknanya kalau nak mengajar tu kena ada syarat-syarat tertentu. Bukannya apa, pasal kita nak membendung daripada pahaman pelik-pelik ni mari ni tuan-tuan. Pasal kita sekarang ni tuan-tuan, gelaran ustaz ni bagaikan sudah tidak ada kawalan. Siapa-siapa boleh jadi ustaz. Tuan-tuan kena ingat tau, emas memang kuning. Tapi bukan semua yang kuning itu emas. Dekat tandas tuan-tuan pun, bukan ada belambak yang kuning-kuning tu saya tahu. Tapi itu bukan emas. Jadi maknanya apa? Dia punya kuning nak seakan. Jangan tersalah pilih antara emas dengan ketulan emas. Berapa karat saya tak tahu lah. Memang bukan karat lagi dah. Jangan tersalah. Gelaran ustaz ni macam orang kita kan. Biasa orang panggil dia uruf gelaran setempat. Biasanya orang panggil ustaz ni siapa? Orang belajar institusi agama. Dulu dia sekolah agama, pondok mana dia keluar, kita panggil dia ustaz lah. Luluh tak luluh, berapa kali repeat paper pun kita tak kisahlah, janji keluar ustaz lah. Walaupun dia baru daftar SEM, daftar bayar yuran pagi tadi, balik ustaz. Saya dulu masuk Maktab Mahmud, Kedah, Maktab Mahmud, tingkatan 1. Baru seminggu masuk Maktab Mahmud, balik rumah, pergi surau. Tu imam tolak saya jadi imam sejadah. Imam sujud sejadah tu, imam sejadah pagi Jumaat tu, tuan-tuan tahu apa jadi? Tahu tak apa jadi? Tinggal sejadah. Oh gila, aku baru seminggu masuk mengapainya. Tak mengapai lagi. Baru seminggu masuk sekolah agama. Tak, dia pandangan masyarakat. Oh maknanya masuk sekolah agama ni, oh ni ustaz ni. Jangan. Nanti dulu. Dia belum, kalau pokok tu baru tanam lagi. Belum apa dak lagi. Tunas dak lagi. Nanti dulu. Dah minta fatwa, minta tanya pendapat, pandangan. Jangan. Budak tu baru setahun jagung lah. Ya Allah. Bahaya. Ataupun kadang-kadang tu orang panggil ustaz. Biasanya kalau kerja pejabat agama. Asal pejabat agamanya ustaz. Walaupun guard. Habis janggut sampai ke pusat. Ustaz. Oh, ustaz. Ya saya. Oh, dandan ustaz. Oh, dandan. Dia merasa dia tu ustaz. Dia kata, alhamdulillah berkat doa mak. Tak masuk sekolah agama. Mereka panggil ustaz. Okey. Aduh, hai. Macam-macam. Padahal nak minta borang nikah kat mana. Itu je pun panggil ustaz. Ustaz belaka. Ataupun kalau nyanyi lagu Arab. Ustaz selalu. Nyanyi lagu Arab. Habibi. Ustaz. Padahal Habibi mana tak tahu. Bukannya Nabi kekasih mana tak tahu. Saya dulu ingat lagi, masa zaman belajar, radio kita bukan boleh kawal lagu apa. Sekali keluar lagu KRU ke apa, penetik, awah apa kan. Mak saya kata, dengar lagu-lagu merapu no, sekolah agama ni, padan nak jadi ustaz. Sekali keluar lagu Amrudia, tamalli ma'at wa hamdan hamdan. Mak saya kata, ini lagu bagus ni, nasyid. Amrudia tu mak bukan nasyid. Dia tu kalau Malaysia ni macam penyanyi-penyanyi kita lah, puji-puji kekasih tu bunyi Arab kan. Asal bunyi Arab je ustaz selalu nasyid. Jangan. Sebab itu tuan-tuan, masjid pun kalau dulu kan, zaman-zaman dulu ada Sengah Tok Bilal, dia malah nak pasang tarhim. Dia pasang kaset, silap kaset. Dia buh Gazal Pati ke apa, dia buh dulu habis riuh sekampung lah. Lagu Arab pasca di Masya'alani Nuri Syam tu. Terkejut sekampung lah. Lari melekat tu. Jadi nak cari ustaz ni, bukan maksud saya nak cari orang alim ni, jangan sampai tersalah. Ada diingatkan kita dalam agama, sekurang-kurangnya kita kalau nak cari guru, apa sekurang-kurangnya ciri-ciri guru yang bagus? Pertama, dengar baik-baik ni, ringkas-ringkas lah tuan-tuan, ujung-ujung ni. Pertama, guru yang bagus sifat dia adalah dia boleh membawa kita, iaitu daripada minal adawah ila nasihah,
Guru yang bagus, sifat yang pertama, dia boleh bawa kita daripada bergaduh, bermusuh kepada berbaik-baik. Maknanya dulu kita ada benci situ, benci sini, menyampah orang itu. Kadang ada setengah orang dia benci, tak tahu, benci tak tentu arah. Oyen pun dia benci. Tahu oyen? Kucing tu. Kucing pun dia benci. Sial, kucing tak bersalah. Dia benci tak tahu apa masalah. Benci semua orang. Tapi sejak dia dengar kuliah, dengar ceramah malam tu, balik hati tu jadi, oh, rasa silapnya aku benci-benci dengan orang ni, ya Allah berdosanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu tanda ustaz tu bagus. Tapi kalau asal dia bagus, balik ceramah tu rasa, aku nak bergaduh dengan siapa ni? Apa benda lah ustaz tu ceramah sampai balik nak jadi gaduh, cari pasal dengan orang. Ingat, tu yang pertama. Yang kedua, tanda seorang guru itu guru yang bagus, guru yang baik adalah dia boleh membawa kita minar riya ilal ikhlas. Asalnya kita ni suka menunjuk-nunjuk. Buat apa semua nak menunjuk? Buat sembelih korban, ambil gambar masuk Facebook. Dan korban. Gambar dengan kepala lembu. Pusing tawaf Kaabah. Tawaf pertama. Semua nak menunjuk ke orang. Doa tengah malam. Kamera pasang tepi. Sedang berdoa. Moga-moga diperkenankan Allah. Semua nak. Tapi sejak dia dengar ceramah ustaz tu, entah mana mari ustaz tu, astaghfirullahalazim, ya Allah berdosanya aku, nunjuk ke orang nanti tak dapat syurga, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Maknanya ustaz tu bagus. Tapi kalau mari tu ikhlas, balik riya, ustaz tu something wrong saya ingat. Apa ilmu dia ajar. Yang ketiga, guru yang bagus juga adalah dia boleh bawa kita minasyaki ilal yakin. Daripada wah-wah, syak, tak berapa clear, tak berapa jelas, balik daripada kuliah dia, kita makin yakin, makin faham. Dulu keliru, sekarang sudah tahu. Macam tu. Itu guru bagus. Asal yakin, balik ceramah dia makin keliru. Jadi boleh tak boleh ni? Boleh tak boleh ni? Ustaz, jadi saya dengar sebelum ni haram hukum dia. Jadi tapi tadi ustaz kata, jadi boleh tak boleh? Terpulang pada makcik. Jam. Makcik ustaz macam tu jam. Dia patut dia kena bagi clear. Dia dah pandai keluar kenyataan. Lepas tu bila orang tanya dia buat pening pula. Dia ada setengah ustaz-ustaz macam tu. Saya faham. Tak tahu ustaz jadian mana-mana ni. Tak berapa nak ustaz sangat. Tapi orang dah panggil ustaz. Dia kembang. Dia berasa dia ilmu sangat. Orang tanya hukum kat dia. Ustaz, saya ni nak makan buah ni boleh tak? Buah ni jatuh daripada jiran sebelah. Dia pun buah tu, buah siapa? Buah jiran sebelah. Oh. Jadi kalau saya nak makan, tak boleh, itu haram. Haram, mesti minta izin dulu. Oh, haram. Saya ingatkan halal. Kalau halal, saya ingat saya nak potong sikit buah ni, nak bagilah ustaz sikit. Kan? Tapi dah ustaz kata haram. Oh, nanti dulu. Sebenarnya ada dua pendapat. Oh, dah ada dua pendapat dia kata. Pertama haram, tapi yang kedua kalau dah darurat boleh. Saya ingat ustaz macam ni memang kena rendam dalam kolah, saya ingat kalau macam ni. Apa masalah ni? Kejap halal, kejap haram, suka hati ada tak macam tu? Jadi tuan-tuan, janganlah sampai kita tersalah memilih guru. Kalau tidak, habis umat dalam kejahilan. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar ini saja sembang-sembang kita malam ini. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga kita mendapat banyak kesedaran dan kita sampai-sampai kalau ya pada sahabat-sahabat yang lain 3 perkara ya, bukan banyak pun 3 aja. Mudah-mudahan ianya dapat memberikan manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, ampunkanlah dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah buat seluruh ahli Korea kampung Padang Tembak ini ya Allah, anak cucu keturunan mereka ya Allah menjadi orang-orang alim,
menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat. Ya Allah, rahmatilah hidup para penyumbang-penyumbang, orang-orang yang suka bersedekah, orang-orang yang suka memakmurkan rumahmu ini. Ya Allah, sayangilah mereka, kasihanilah mereka, dan kurniakanlah mereka husnul khatimah. Ya Allah, ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Ada sikit makluman ya, kalau siapa yang berminat nanti dekat luar sana nanti ada saya ada bawa buku buku tu buku-buku maknanya hasil karya ataupun apa isi-isi ceramah saya tu dibukukan. Senang faham macam tu lah, dengan macam-macam tajuk lah ada kat luar tu, siapa berminat nanti. Lepas tu ada juga CD pun ada, CD doa, dan juga minyak kasturi kijang. Kalau ada siapa berminat, biasa jual online. Ini kita bawa langsung lah. Kalau ada yang bertujuan untuk rawatan pun boleh, anak susah tidur malam ke apa, macam-macam lah ada orang kongsi dengan manfaat kasturi kijang tu. Siapa berminat nanti boleh dapatkan di luar. Cuma sebelum berakhir, saya nak tanya soalan kat tuan-tuan. Siapa dapat jawab betul, saya bagi hadiah. Hadiah tuan-tuan. Tapi kena jawab betul dululah, sajalah nak bersedekah sikit. Tuan-tuan, kita musafir ni nak agak pahala. Okey, jadi kena jawab soalan dulu. Soalan yang pertama. Sila sebutkan 3 punca manusia boleh jadi jahil. Siapa nak jawab? Sila. 3 punca manusia boleh jadi. Ya, sila. Yang pertama apa dia? Yang pertama taksub. Taksub dengan siapa? Siapa-siapa je lah ya. Yang kedua, takut bini. Bukan. Apa? Dia tak ada malu. Dia tak ada malu. Okey, yang ketiga, jangan salah pilih guru. Tahniah ya. Jadi juri awam setuju jawapan boleh lah. Tak apalah, rezeki dia. Okey, nanti dapatkan hadiah tu di belakang dekat kawan saya tu nanti ya. Soalan yang kedua. Sila sebutkan nama penuh penceramah malam ni. Ya. Nama penuh penuh. Saya tak tahu dekat banner tu penuh ke tak. Silakan. Sampai hati tak kenal penceramah, sedih rasa. Kan? Muslimat ada yang nak cuba ke, tapi jauh benar. Teman tak dengar suara tu. Cuba ya, nama penuh penceramah. Cuba. Ya, sila. Nama penuh. Saya biasa orang panggil Fatah Amin, tapi mungkin nama lain lah balik. Sila. Nama penuh teman. Muhammad Ilyas bin Ismail. Mana tahu? Orang kampung. Dandan dengan orang kampung nah. Saya tak boleh kampung je. Terima kasih. Nanti ambil hadiah dengan kawan saya nah. Hadiah insya-Allah. Terima kasihlah pada pihak masjid YB, terima kasih banyak, dan semualah pimpinan-pimpinan masyarakat yang hadir malam ini. Moga dirahmati Allah. Kalau ada yang berkesempatan, esok saya di Setiawan, saya di Masjid An-Nasriyah. Setiawan esok insya-Allah. Moga-moga dirahmati Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.